Kau jangan Khairi nak timbulkan ketidakpuasahatian rakyat pula. Keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pengampunan Diraja adalah muktamad. Allah Ta'ala buka aib kau satu hari nanti Khairi, baru kau tahu. Saya dah cakap, kalau sayang Datuk Seri Najib, hari-hari di media sosial tu nyatakan supaya ke bawah duli tuanku dan ahli Lembaga Pengampunan mendengar dan tahu bahawa ramai rakyat Malaysia nak lihat Datuk Seri Najib dibebaskan. Tetapi kita membiarkan orang macam Siti Kasim, orang macam Bersih, Ambiga, kawan-kawan Tommy Thomas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, aku nak share dengan hampa hari ni soal kes pengampunan Najib Razak. Aku sehari dua ni aku duk perhatikan kaum-kaumnya pihak kerajaan kena. Tak tentu pasal Anwar Ibrahim yang kena. Tak tentu pasal Anwar Ibrahim dipersalahkan. Kerajaan, kabinet dipersalahkan. Segala-galanya Allahu Akbar. Disebabkan Najib Razak ni, Allah, pelbagai serangan-serangan daripada orang-orang UMNO. Lepas tu pula, yang di dalam UMNO pun serang geger UMNO juga. Aku tak faham lah apa yang hampa nak sebenar-benarnya. Okay, hampa nak pengampunan Najib Razak. So kalau hampa nak kerajaan hampa yang betul-betul mengampunkan Najib, pasal apa hampa pergi menang 30 kursi? Patutnya hampa kena pegang, hampa kena menang 200 kursi waktu PRU hari tu. Barulah hampa boleh buat suka-suka hati. Tapi masalahnya hampa 30 kursi je. Tak payahlah teruk sangat hampa hentam kerajaan. Aku tak faham lah dengan segelintir daripada Barisan Nasional. Ada yang okey lah, Alhamdulillah. Hak yang mana, hak yang bermasalah, hak yang keterlaluan ni aku pun tak faham lah. Teruk sangat. Dan aku dah dengar penjelasan daripada Lokman Nur Adam. Aku akan berkongsi dengan hampa soal Lokman Adam. Aku potong, aku ambil part ulasan dia. Sebab ada orang kritik dia. Ada orang hentam dia. Ada orang tertunggu-tunggu apa jawapan daripada Lokman Nur Adam. Kan? So Lokman Nur Adam pun dia buatlah semalam. Dia berkongsi dengan kita soal ni. Dia menjawab soal-soal pengampunan diraja ni. Cubalah hampa tengok gambar ni kan. Kes Najib Razak. Yang dakwa Tun Dr. Mahathir yang dakwa Najib Razak. Zaman Abah Hang, zaman dibicara di mahkamah sepanjang tempoh Najib membela diri lah apa semua. Zaman Pak Long Mael, Ismail Sabri jatuh hukuman penjara. Lepas tu tiba-tiba zaman Anwar Ibrahim pula hukuman diskaun hukuman tu. Masuk akal tak masuk akal? Tiba-tiba Anwar Ibrahim pula salah. Sebab tak bebaskan Najib. Apa hal? No, duduk petikai lah surat itu, surat ini yang dikeluarkan oleh macai-macai ni. Dia macam dia pergi cari surat yang Anwar Ibrahim pengampunan penuh. Lepas tu dia pergi cari surat yang Najib Razak. Hang nak petikai apa? Kan? Sekarang ni, kalau hang nak, hang masuk pilihan raya, hang bagi hang menang 122 kursi cukup, hang boleh buat suka-suka hati. Ini yang aku tengok respon daripada orang-orang, kawan-kawan aku dengar pasal keterlaluan daripada Ketua Pemuda UMNO dan beberapa orang macam-macam. Lepas tu pula, bila mereka create isu macam ni, walaupun ni, mangkak-mangkak ni, bukan main lagi lah. Tengok Najib. Sedangkan zaman mereka yang mereka memasukkan ke dalam penjara. Lepas tu tiba-tiba pula mereka nak pecahkan kerajaan hari ni. Mereka nak pecahkan kebahagiaan pendamaian di dalam kerajaan hari ni. Betapa perpaduan tak ada masalah apa dengan isu Najib. Mereka nak pecah belahkan kerajaan. Itulah. Mereka bagi modal. Mereka bagi modal kepada walaupun pun boleh gunalah modal-modal isu-isu ni. Aku pun tak faham lah dengan puak-puak ni. Tak, bukan nak kata lah. Bila macam kita tengok Anwar, macam Anwar Ibrahim kan. Kita pun tahu siapa yang penjarakan Anwar Ibrahim. Siapa yang masukkan Anwar Ibrahim ke dalam penjara. Kali kedua Anwar Ibrahim masuk penjara. Kali ketiga. Yang terakhir Anwar Ibrahim dapat pengampunan penuh. Zaman siapa yang Anwar masuk penjara? Zaman Najib Razak. Kan? Tiba-tiba hari ni Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar pula mendiskaun kepada Najib Razak. Kan? Anwar pun campur tangan juga. Kan? Ada yang kata Anwar
kira macam terpaksa gadai prinsip dia demi nak jaga parti kawan ni. Kan? Ada yang kata juga yang macam tu. Kan? Bukan tak boleh desak, kita boleh desak, tapi yang buat keputusan segala-galanya yang di Pertuan Agong. Kan? Anwar Ibrahim dia tak boleh hampunkan sesiapa saja. Memanglah Anwar Ibrahim dia boleh bagi nama, dia macam dia boleh bagi cadangan. Yang akan menentukan semua tu adalah yang di Pertuan Agong. Memanglah melalui jabatan ataupun hak yang pengampunan diraja ni di bawah yang di Pertuan Agong. Yang last akan buat keputusan adalah Agong. Bukannya Anwar Ibrahim, bukannya menteri. Ini daripada parti muda pun mangkak punya orang lah. Aku pun tak faham lah. Kononnya dia lah terpaling. Sebab apa? Sebab Najib tu dan UMNO tak ada kepentingan untuk dia. Cuba tengok kalau macam tu ada kepentingan. Macam Anwar Ibrahim. Dia terpaksa. Tak apalah apa nak. Kira macam daripada side UMNO duk nak usulkan nama Najib. Okey, tak apalah. Usul lah tengok. Yang last akan buat keputusan adalah Anwar Ibrahim, bukan orang lain. Jadi tak apalah, jom aku nak bawa dengan hampa ni sebab kenyataan yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin pun agak melampau. Sehingga orang-orang UMNO pun cakap, Khairi ni, mana mai kekayaan dia. Khairi Jamaluddin ni ibarat lupa diri. Jadi ramai orang yang bengang kepada KJ ni. Jadi jom aku nak buat dengan hampa sama-sama, kita dengar apa seorang sahabat ni cakap soal KJ. Jadi jom aku buat dengan apa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh nama Sheikh Rosli Jamaluddin, orang UMNO dia ni. Tapi aku pun agak sentimental jugalah dengar dia punya ucapan dia. Jom sama-sama kita dengar. Kau jangan Khairi nak timbulkan ketidakpuasahatian rakyat pula. Keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pengampunan Diraja adalah muktamad. Tidak perlu diperjelaskan kepada sesiapa pun. Itu keputusan Lembaga Pengampunan Diraja yang dipengerusikan oleh yang di Pertuan Agong. Yang kau ni duk sibuk ni apa hal, Khairi? Apa masalah kau, Khairi? Kau condemn bosku Datuk Seri Najib, kononnya seperti tidak layak dapat pengampunan lah. Seperti menggambarkan kepada rakyat kononnya Datuk Seri Najib ni tidak layak diberikan pengampunan. Khairi, kau janganlah nak berlagak macam kau tu suci. Selagi Allah Ta'ala menutup aib engkau, selagi itu engkau selamat. Kalau bila Allah Ta'ala sampai waktu ketikanya Allah Ta'ala buka aib engkau, siapa diri engkau? Kau janganlah berlagak engkau ni bersih suci, macam kau tidak pernah terlibat dengan apa-apa. Kalau Allah Ta'ala buka aib engkau satu hari nanti, Khairi, baru kau tahu siapa kau ni. Janganlah kau belagak suci, Khairi. Kau tu siapa tiba-tiba menjadi super rich, kaya raya? Siapa bapak engkau? Bapak engkau tu dulu duta besar saja. Bapak engkau bukan businessman besar, duta besar. Mak engkau siapa, Khairi? Siapa mak engkau? Jutawan hebat kaya raya ke? Siapa bapak engkau? Jutawan kaya raya ke? Businessman ke? Kau tu beruntung sebab kau kahwin dengan anak Perdana Menteri saja. Itu saja engkau yang bernasib baik, Khairi. Kau siapa, Khairi? Kau tengok latar belakang diri kau. Siapa diri kau yang boleh jadi super rich kaya raya tu, Khairi? Mungkin elok SPRM buatkan siasat kau ni. Kau kena istihar harta kau macam Tun Daim, itu disyorkan supaya SPRM arahkan Khairi Jamaluddin ni istihar harta dia, kekayaan dia. Mungkin akan didedah sebagaimana Tun Daim punya kes. Jadi kau jangan sombong, Khairi. Mungkin kau ni pun dengan bini kau, adik-beradik kau perlu istihar harta. Istihar harta kau. Mungkin waktu tu semua orang akan terkejut kekayaan kau. Kau tu siapa, Khairi, tiba-tiba jadi kaya? Kau siapa, Khairi? Kau siapa tiba-tiba jadi kaya? Waktu Pak Lah jadi Perdana Menteri kau jadi kaya tu kenapa, Khairi? Siapa engkau? Bapak engkau siapa? Mak engkau siapa, Khairi? Janganlah kau nak hentam bosku tu tak habis-habis. Jasa bosku tu besar, bukan sekat kepada diri engkau, kepada negara ni besar jasa dia. Kau siapa? Apa jasa engkau, Khairi? Kau jadi Menteri Belia dan Sukan, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, jadi Menteri Kesihatan. Apa jasa engkau pada negara nak dibandingkan dengan Datuk Najib? Khairi, minta maaf, Khairi. Elok SPRM arahkan kau istihar harta kau. Kau siapa, Khairi, tiba-tiba jadi kaya? Kau siapa, Khairi Jamaluddin, tiba-tiba jadi kaya? Jawab.
Okey geng, itulah soal Khairi Jamaluddin. Sebab aku pun aku tengok hak yang ucapan Khairi agak macam teruk sangat lah. Dia ni macam memang dia nak sangat kawan tu masuk penjara. Memang dia nak. Tapi kita janganlah kita nak seseorang tu masuk penjara pun kita janganlah keterlaluan. Sebab kita keterlaluan, kena ingat Allah Maha Adil. Pada akulah, kalau hampa tanya akulah, kan, apa yang kena kepada Najib, apa yang kena, Allah Maha Adil. Kemungkinan, kan, kita tak tahu, Allah Alam. Ini semua Allah saja yang tahu. Sebab pernah buat sesuatu kepada seseorang, sebab tu Allah comeback balik kepada dia. Macam Mahdi pun macam tu juga. Sebab kemungkinan besar sebab kezaliman yang dia buat waktu zaman dia, kan, sebab tu Allah panjangkan umur dia. Sepatutnya di hujung-hujung umur kita, hati kita senang, relax, pergi masjid, tak perlu fikir apa. Tapi dia dah umur dekat 100 dah geng, duk kena fikir macam mana dia nak selamatkan anak dia, macam mana dia nak selamatkan kekayaan dia. Sebab Mahdi sekarang ni, situasi dia hari ni bukannya semata-mata dia nak kena fikir diri dia, dia kena fikir keturunan dia tu, anak-anak cucu cicit dia. Sampai tahap taruh tu Mahdi dia macam dia nak kena fikir, dia nak kena fight untuk selamatkan semua ni. Kalau tak mampu, kalau Mahdi tak ada lah kan, dia nak fight anak-anak dia, mana ada kedudukan, mana ada kuasa, bukan orang kenal sangat pun anak-anak dia. Tapi kalau Mahdi dia tak usah selamatkan diri dia, tak selamatkan anak-anak dia, kekayaan anak-anak dia, projek anak dia, syarikat anak dia, habis. Kalau walau ada RM100,000 ataupun beberapa ratus ribu, ini aku ambil angka sikit-sikit saja. Kalau kita ambil duit sedikit, macam Syed Saddiq, dia ambil duit 1 juta aja, duit yang parti bersatu, dia pibuh ke dalam ASB, benda perkara ataupun satu tempat yang boleh menguntungkan dia, itu adalah pengubahan wang haram. Macam tu lah, kalau anak tu Dr. Mahdi, dia ambil duit hasil ataupun yang Mahdi ambil duit kerajaan, ambil duit rakyat, bagi ke syarikat anak dia, dan syarikat anak dia selamat daripada bankrupt, dan syarikat anak dia beruntung. Itulah pengubahan wang haram, dan kerajaan dan SPRM berhak sita ke semua syarikat-syarikat dan keuntungan syarikat tu. Aset-aset apa segala mak nenek, SPRM, kerajaan Malaysia berhak sita semua. Itu yang ditakuti oleh Mahdi dan anak-anak cucu dia. Kalau Mahdi tak buat sesuatu, habis. Kan? Jadi itulah Allah atok sebab perbuatan kita. Kalau hang pernah menzalimi orang daripada segi-segi ni, dengan izin Allah kita akan rasa balik. Ataupun Allah kalih apa kezaliman yang kita buat ni melalui cara lain. Kita kena beringat macam tu. Jadi tak apa, jom aku nak buat dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar penjelasan daripada Luqman Nur Adam menjawab soal Najib, soal pengampunan Najib, jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun Anwar Ibrahim tak ada kena mengena pun sebab Najib masuk penjara ni. Anwar Ibrahim tak buat laporan apa-apa. Anwar Ibrahim semua orang lain, bukan Anwar Ibrahim. Why? Kenapa waktu Anwar Ibrahim dipersalahkan dan Anwar Ibrahim punya jasa dapat kurangkan 2028, Najib Razak dah boleh keluar, Habib. Lagi 4 tahun je Najib dah boleh bebas. Itu kalau pertuduhan lain semua Najib menang. Kita nantikan. Apa, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Luqman Nur Adam. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni tuan-tuan, tajuk kita tidak lain tidak bukan, UMNO terus kekal membela keadilan buat Datuk Seri Najib Tun Razak. Hari ini saudara, kita ada satu mesyuarat MT khas. Ada perkara yang saya boleh kongsi pada tuan-tuan dengan izin rakan-rakan MT, dan ada perkara yang saya tidak boleh kongsi, perkara yang rahsia mungkin tidak akan dikeluarkan pada hari ini. Tetapi insyaAllah kita akan cuba berkongsi seberapa banyak
maklumat yang mungkin kita punya TikTok kena kacau lagi. Dan insyaAllah hari ini kita akan kongsi seberapa banyak maklumat yang mungkin bagi membolehkan tuan-tuan mendapat kefahaman yang jelas tentang apa yang berlaku dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Pertama sekali saya perlu maklumkan bahawa Datuk Seri Najib telah dijatuhkan hukuman pada 23 Ogos tahun 2022 oleh Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur yang mengekalkan hukuman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan kekalkan dan ini menyebabkan Datuk Seri Najib telah pun dihantar ke penjara Kajang dan terpaksa menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Nazlan sebanyak 12 tahun penjara dan juga 210 juta denda. Dan untuk makluman saudara, pada lebih kurang 3 hari bulan lebih kurang seminggu 10 hari 13 September, Datuk Seri Najib melalui Tan Sri Syafiq Abdullah telah memfailkan petition kepada Lembaga Pengampunan Diraja. Okey. Petition yang Datuk Seri Najib buat, dia tak sama macam petition orang lain. Ini kena faham Kalau petition orang lain, petition banduan lain, biasanya mereka buat petition ni saudara. Mereka buat petition kerana mereka mengakui mereka bersalah dan mereka meminta supaya diberikan pengampunan diraja. Tetapi dalam kes Datuk Seri Najib, beliau bukan membuat petition dengan mengakui beliau bersalah. Beliau membuat petition memohon kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan kerana beliau merasakan beliau tidak mendapat proses keadilan yang seadilnya. Di mana beliau cuba untuk menukar peguam, nak ambil peguam Queen Council tak dapat. Beliau dapat ambil tukar peguam baru, peguam tempatan Zaid Ibrahim dan Co. Dia peguam minta tempoh 3 bulan untuk baca dokumen dan buat persiapan, tak dapat. Maka bukti-bukti baru yang dikemukakan oleh peguam Datuk Seri Najib juga ditolak di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Maka Datuk Seri Najib memfailkan petition pengampunan diraja ini atas dasar tersebut, atas dasar tidak dapat pembicaraan yang seadilnya. Sebenarnya kes Datuk Seri Najib ini memang dah didengar beberapa kali. Ini hari ini baru kita tahulah tuan-tuan 8 hari bulan dah mula dibincangkan isu Datuk Seri Najib. Kalau nak ikutkan kes Datuk Seri Najib ni memang tidak ada dalam senarai pada 8 hari bulan tersebut. Kerana untuk membolehkan Datuk Seri Najib memohon petition mahkamah, memohon petition pengampunan diraja, kalau mengikut apa yang diputuskan oleh Datuk Seri Khairul, iaitu Setiausaha Urustia Majlis Pengampunan Diraja, dia kena ikut SOP. SOP-nya apa tuan-tuan? SOP-nya minimum seseorang tahanan itu ataupun seorang banduan sudah melalui 1/3 jumlah hukuman. Maknanya Datuk Seri Najib kena 12 tahun, dia dah lalui 4 tahun. Dia melalui 4 tahun, barulah dia boleh memohon untuk mendapat pengampunan diraja. Tapi macam mana Datuk Seri Najib
dia punya petition boleh didengari oleh Lembaga Pengampunan pada 8 hari bulan. Sebabnya tuan-tuan, ini diusahakan oleh Presiden UMNO dan kepimpinan UMNO termasuk Datuk Seri Azalina dan rakan-rakan yang lain. Kita usaha untuk membolehkan dan kita minta bantuan daripada Perdana Menteri, dan Alhamdulillah Perdana Menteri membantu ketika dia menjadi Menteri Wilayah lagi, untuk fail Datuk Seri Najib ni diangkat masuk dalam Majlis Pengampunan. Kalau nak ikutkan memang tak boleh. Dia ada dua cara. Pertama, penjara bawa. Kedua, orang yang banduan itu sendiri yang membawa perkara ni, kan. Tetapi kalau tak cukup syarat 3 tahun, memang tak boleh masuk Lembaga Pengampunan. 1/3. Jadi itu yang kita ucap terima kasih kepada Perdana Menteri kerana dengan bantuan beliau, dengan gerak kerja dan usaha Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Azalina, yang orang-orang macam budak Dem Botok ni, apa nama? Budak Dem Botok ni, Isyam Jalil, kan? Dan beberapa yang lain ni, perli-perli semacam kepada Datuk Seri Azalina dan Presiden dan sebagainya. Saya nak beritahu, tanpa usaha daripada sahabat-sahabat ni, daripada Presiden UMNO sendiri, tak mungkinlah sampai ke tahap Datuk Seri Anwar membawa perkara ini ke dalam Lembaga Pengampunan. Ini kena ingat, tuan-tuan. Semenjak Isyam Jalil dah berkawan dengan Dem Botok, dengan Mahathir punya barua ni, tuan-tuan, macam-macam tak habis-habis setiap hari berusaha untuk memburukkan imej UMNO dan Barisan Nasional. Seolah-olah kalau misalnya Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid tak mengusahakan pengampunan ni, seolah-olah macam Mahathir dan juga Muhyiddin yang akan mengusahakan pengampunan ni. Tu yang dia berkawan dengan Dem Botok ni, Khairuddin Abu Hassan, suami kepada Umi Umi Aida, tuan-tuan. Jadi hari ni saya nak beritahu dengan saudara, kita dalam UMNO hari ni, kita batalkan Datuk Seri Zahid ada mesyuarat ataupun kongres Kolokium Ekonomi Bumi Putra. Kita batalkan hari ni, walaupun 2,000 orang dah berada di Kuala Lumpur, kita batalkan kerana kita nak bagi signal yang jelas bahawa Datuk Seri Najib ni lebih penting daripada segala-galanya. Lebih penting. Ini bekas Presiden UMNO yang sangat berjasa pada parti. Kita tak boleh terima dengan apa yang dia lalui hari ini. Kerana itulah dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Kerja Tertinggi hari ini, kita berpandangan bahawa Datuk Seri Najib daripada awal telah gagal diberikan keadilan. Daripada mula Mahathir melakukan penawaran terpilih ke atas Datuk Seri Najib, diteruskan oleh Muhyiddin Yassin, dan dia ke penjara zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Last sekali yang salah PMX dengan Datuk Seri Zahid. Ini otak mentaliti, otak udang. Macam Khairuddin selalu cakap lah, dia duk kata orang ni otak udang kan. Sekarang ni Isyam Jalil pula berkawan dengan otak udang ni. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, inilah realiti apa yang berlaku. Hari ini Majlis Kerja Tertinggi kita merapat sembah, menjunjung kasih titah ke bawah duli tuanku. Kita ucap terima kasih kerana telah meringankan. Dia ada banyak benda yang baginda tuanku boleh buat. Pertama, baginda tuanku boleh bagi full pardon. Full pardon. Tapi nak buat macam mana? Saya dah cakap banyak kali, orang yang sayang Datuk Seri Najib ni ramai. Tetapi mereka tidak mengeluarkan suara. Ini bukan salah orang lain, salah kita juga. Kita simpati dengan Datuk Seri Najib, kan? Kita nak Datuk Seri Najib dibebaskan, tapi we did not do anything to save him. Ini masalah kita. Saya dah cakap, kalau sayang Datuk Seri Najib, hari-hari di media sosial tu nyatakan supaya ke bawah duli tuanku
dan ahli lembaga pengampunan mendengar dan tahu bahawa ramai rakyat Malaysia nak lihat Datuk Seri Najib dibebaskan. Tetapi kita membiarkan orang macam Siti Kasim, orang macam Bersih, Ambiga, kawan-kawan Tommy Thomas untuk bersuara. Kawan-kawan Lim Kit Siang, macam Tony Puah, untuk bersuara, memberikan kenyataan-kenyataan yang negatif. Kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, ini merosakkan imej negara lah, sebagainya lah, mengatakan bahawa ini akan menyebabkan indeks persepsi rasuah Malaysia akan jatuh. Ini kita punya silap, sebab kita tak buat laungan, kita tak buat kenyataan-kenyataan di media sosial kita, dan kita biarkan orang yang membenci Datuk Seri Najib, yang takut Datuk Seri Najib dibebaskan, untuk bersuara dan didengari oleh pihak-pihak yang membuat keputusan. Kerja tertinggi UMNO, kita akur dan menjunjung kasih ke atas keputusan tersebut. Setidak-tidaknya kita berterima kasih kerana daripada kena 12 tahun penjara, tinggal 6 tahun penjara. Daripada 210 juta denda, tinggal 50 juta denda. Itu pun geng-geng muda belaan Syed Saddiq Sigaraga ni nak bising. Kau tunggu nanti nasib kau, duit daripada belia yang masuk dalam akaun BSN kau tu, ataupun akaun apa dia? ASB kau tu, bila kau kena nanti, kita dah tengok dia mohon pengampunan diraja ke tidak. Kita tengok ketika itu, budak-budak dia ni memekak ke tak memekak bila anak muda ikon korup ni memohon pengampunan diraja pada ketika itu. Ini time Datuk Seri Najib, bolehlah kau lekeh. Sama juga dengan Tony Puaka ni, bila bos dia dulu, bos dia ni walaupun dah tukar peguam negara tu, letak peguam dia sendiri, Tommy Thomas ni jadi peguam. Bos dia pun dah tukar daripada Tun Raus tu, tukar kepada Richard Malanjun. Pun tak berani nak berhadapan dengan kes mahkamah. Last kali dia suruh Tommy Thomas gugurkan kes dia ni. Walaupun ada 60 saksi dipanggil, 25 dah dipanggil, 35 belum dipanggil, tak diteruskan, terus drop. Tapi saya nak beritahu Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid turun naik mahkamah, mereka hadap Datuk Seri Najib daripada mahkamah tinggi, kalah pergi mahkamah rayuan kalah pergi mahkamah persekutuan, lepas tu buat semakan kehakiman. Beliau yakin beliau berada di pihak yang benar, dan saya sebagai orang Islam, saya yakin Datuk Seri Najib tidak bersalah, kerana Datuk Seri Najib telah melafazkan sumpah mubahalah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia tidak pernah mengarahkan sesiapa memasukkan duit 42 juta ini, yang kononnya datangnya daripada SRC International, masuk ke dalam akaun beliau. Dan beliau tak tahu menau, kerana akaun tu bukan akaun yang dia jaga. Akaun itu adalah akaun amanah yang dijaga oleh Nick Faisal. Nick Faisal pun kita tahu dia juga dibayar oleh Jolo. Kita pun tahu bahawa suami Zeti, Akhtar Aziz dan anak dia, syarikat dia menerima 715 juta membantu Jolo memindahkan wang dan sebagainya. Sehingga hari ini tidak didakwa Zeti Akhtar Aziz, bekas Governor Bank Negara. Orang siapa? Orang Mahathir. Begitu juga Nur Muhammad Yaakob. Nur Muhammad Yaakob, kita semua tahu siapa Nur Muhammad Yaakob ni, menteri zaman Mahathir. Siapa dia ni dalam kes yang melibatkan SRC International? Dia adalah orang yang diminta oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membuat cabinet paper, untuk memberi cadangan kepada kabinet sama ada duit kuop patut dipinjamkan kepada SRC ataupun tidak. Dan sudah pasti tuan-tuan,
bila dia menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, cadangan dia sudah pastilah supaya duit KOAP diberikan pinjam kepada SRC International. Tetapi ada tak pendakwaan ke atas Nur Muhammad Yaakob? Tak ada. Tak ada. Dan Jolo, the main culprit, orang yang menerima, mengikut DOJ, menerima 1.2 bilion US dollar. Ada pendakwaan ke atas beliau? Tak ada. Ada cubaan untuk bawa dia balik zaman Mahathir? Tak ada, tuan-tuan. Hamid Bador hanya kata bulan 12 kita bawa balik. Masuk tahun kedua 2019, bulan 12 pun tak bawa balik. 2020 tak bawa balik. Last kali dia balik, Jolo tak balik. Yang dia bawa balik jodoh, tuan-tuan. Ni akibat dia. Kan? Ini realiti. Jadi bagaimana kita rakyat Malaysia biasa yang ada otak, yang boleh berfikir. Orang terima 715 juta, tak ada pendakwaan. Orang terima 85 juta, tak ada pendakwaan. Orang yang terima 1.2 bilion US dollar, tak ada pendakwaan. Tak dibawa balik sampai sekarang. Kita ucap terima kasih kepada PMX dan juga Datuk Seri Saifuddin. Sekurang-kurangnya zaman kerajaan hari ini ada usaha bawa balik orang yang lari sama-sama dengan Jolo 6 tahun. Jasmine Low dah balik, dah dia ambil keterangan. Ada usaha nak bawa balik. Sekarang ni dah dibawa balik, dah di-extradite, dah di-ekstradisi Roger Ng daripada US untuk membantu siasatan dalam kes ni. Kita doakan semoga ada cahaya, tuan-tuan. Jadi hari ni saya nak beritahulah, dalam buku Justice in Wilderness Tommy Thomas, dalam buku Justice in Wilderness Tommy Thomas, tuan-tuan, didapati oleh pasukan petugas khas telah langgar 17 kesalahan. Melanggar 17 kesalahan. Banyak kesalahan dia, tuan-tuan, yang meliputi pendedahan perkara-perkara yang sepatutnya di bawah Akta Rahsia Rasmi, perbualan dia dengan Agung, perbualan dia dengan Perdana Menteri. Dia mengakui, yang ni yang paling penting sekali, dia mengakui bahawa Ketua Hakim Negara Richard Malanjun itu cadangan dia, bukan cadangan daripada Jack. Ini semua dia akui dalam buku dia. Dan dia paling penting sekali, dia mengakui bahawa ketika dia menjadi peguam negara, dia mendapat arahan daripada pihak eksekutif untuk melakukan pendakwaan terpilih. Tapi hari ini kita nak tengok apa jadi. Sehingga hari ini, tuan-tuan, saudara, tidak ada sebarang tindakan ke atas Tommy Thomas. Lebih menyedihkan, Tommy Thomas dengan si Tony Puaka ni terlibat bersama dengan Claire Russell Brown, iaitu seorang wanita yang telah mempengaruhi seorang lelaki bernama Andre Xavier Justo, bekas pekerja Petro Saudi yang telah mencuri satu hard disk daripada Petro Saudi. Dokumen-dokumen di dalam Petro Saudi ini disahkan oleh Andre Xavier Justo bahawa dia telah bagi pada Claire Russell Brown. Claire Russell Brown telah bawa pergi ke London, dan di London dokumen-dokumen ini telah ditempered. Ini kenyataan Andre Xavier Justo ketika dia ditahan di Bangkok, tuan-tuan. Yang Isyam Jalil duk rapat sangat, hari ni saya nak beritahu. Orang yang dia rapat Den Botok ni ataupun Khairuddin Abu Hassan ni, dia pergi ke seluruh negara, Switzerland, pergi ke DOJ dan sebagainya, membuat laporan ke atas Datuk Seri Najib berhubung isu 1MDB ni. Dia menggunakan dokumen palsu yang telah diubah suai oleh seorang pegawai Claire Russell Brown di London, tuan-tuan. Yang ini kena faham. Yang ini kena faham. Itu sebab ada setengah-setengah geng-geng daripada Pakatan Harapan yang pro kepada DAP lama ni,
Dia ada 2 DAP sekarang ni, kena tahu DAP yang okey, DAP yang berkuasa hari ni di bawah Anthony Loh. Tapi ada satu fraksi lagi di dalam DAP ni, geng-geng Tony Puaka, Lim Kit Siang dan sebagainya ni, ini satu kumpulan lain. Ini satu kumpulan lain. Yang orang Melayu takut ni yang ni lah. Yang orang Melayu takut ni yang ni. Sehingga kan hari ni mereka dengan cukup biadab dan kurang ajar je tuan-tuan, menghina. Berapa banyak posting dikeluarkan oleh Tony Puaka ni, yang jelas menunjukkan dia tidak hormat kepada keputusan yang dibuat oleh baginda Tuanku yang di-Pertuan Agong. Itu sebab saya minta Menteri Dalam Negeri, kalau dulu saya ni cakap sikit je, terus polis sampai ke rumah. Tak perlu ada orang buat report polis. Polis sendiri boleh buat report polis. Dan hari ni Tony Puah bukan 1, 2, 3 posting yang dia buat ni, polis sendiri boleh buat report polis dan polis boleh tangkap dia di bawah Akta Hasutan. Kalau tidak ada sebarang tindakan dibuat ke atas Tony Puah, Siti Kasim, maka selepas ini orang UMNO pula akan mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh pengampunan diraja. Itu sebab kita kena tegas. Kita tak boleh biarkan. Itu sebab pandangan saya hari ini juga ialah apa yang dilakukan oleh Tony Puah ini jelas tidak menghormati rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Sekiranya parti DAP tidak mengambil tindakan ke atas Tony Puah, ini memberi isyarat bahawa DAP kepimpinan hari ini juga bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tony Puah. Jadi macam mana kita nak harmoni dalam satu pasukan? Begitu juga dengan Hassan Karim. Kita lihat, kita ucap terima kasih kepada YB Fahmi yang telah memberikan teguran yang keras kepada Hassan Karim. Kalau sekiranya tidak ada sebarang tindakan diambil ke atas Hassan Karim, ini juga memberi gambaran, memberikan signal seolah-olah kepimpinan PKR bersetuju bahawa UMNO ni hanya menumpang Pakatan Harapan. Bersetuju bahawa Datuk Seri Zahid ni patut meletakkan jawatan. Kalau Datuk Zahid letak jawatan, apa jaminan bahawa pengganti beliau akan terus kekal membawa Barisan Nasional ini kekal bersama Kerajaan Perpaduan? Tak ada. Tidak ada jaminan. Hari ini kita kena ucap terima kasih kepada Datuk Zahid ni kerana ketegasan beliau menyebabkan hari ini Muhyiddin Yassin berputih mata. Menyebabkan hari ini Haji Adi Awang kecewa tak tentu pasal. Tak dapat menjadi kerajaan hari ini. Jangan lupa tu. Ini kita baru nak kena hadap, nak menjawab dengan akar umbi. Kita kena jawab dengan akar umbi tuan-tuan tentang perkara ini. Saudara, kita main TikTok ni jalan ke tak jalan ni? Jalan tu tapi dia lag. Fine. Kita nak jawab dengan akar umbi, tiba-tiba luka kita ni akibat keputusan yang kita sedih. Siapa tak sedih tuan-tuan? Kita tak pertikai pun keputusan Majlis Pengampunan Diraja, tetapi kita sedih kerana presiden kita, bekas presiden kita dah duduk penjara lebih setahun lebih dah. Beliau kalau dapat pembicaraan yang adil, kita boleh terima. Kita pun tahu Hakim Nazlan mempunyai konflik kepentingan, sehingga hari ini Hakim Nazlan tidak didakwa. Saudara, sehingga hari ini Hakim Nazlan tidak didakwa. Hari ini bekas presiden kita duduk penjara. Tak kira lah tuan-tuan, saya nak beritahu, ada orang kata macam tu, macam ni, apa semua sekali. Betul, tapi kena ingat dia juga ada jasa. Dia bekas Perdana Menteri kita. Dia berkhidmat sebagai ahli politik daripada arwah bapa dia pun Perdana Menteri, meninggal dunia. Lebih 40 tahun khidmat dia. Takkan langsung tak ada jasa. Orang lain boleh dapat pengampunan diraja. Kita pun mengharapkan setidak-tidaknya dengan jasa dia tu, dia juga mendapat pengampunan diraja. Dan berbeza dengan orang lain.
beliau terang-terang tuan-tuan, terang-terang dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Mengikut Islam ni saudara, kalau dah bersumpah dengan 3 kalimah ni, kalau sumpah dia ni tak betul, Allah Ta'ala akan balas di bumi ni, tak tunggu akhirat tuan-tuan. Itu sebab saya yakin beliau berada di pihak yang benar. Dan kita lihat semenjak beliau melafazkan sumpah mubahalah ini, berapa ramai yang telah terima akibat dia daripada perbuatan-perbuatan nista yang mereka lakukan. Tengok apa jadi dengan Mahathir. Sampai parti dia hilang semua deposit pilihan raya tuan-tuan. Hina sehina dia. Parti Bersatu pun last kali dia tinggalkan. Dia kena buang daripada parti dia sendiri. Parti anak dia tubuhkan pun dia keluar parti. Sekarang datang gila dia nak dah kembali pula menghalalkan PAS yang dulu dia kata sesat dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak beritahu bahawa keputusan tadi, kita akan buat sesuatu untuk Datuk Seri Najib ni. Antaranya yang pertama sekali tuan-tuan, kita tak boleh tekan-tekan baginda tuanku ni saudara, kerana pengampunan diraja ni ialah mercy, ialah budi bicara, ihsan baginda tuanku. Jadi apa yang UMNO nak buat selepas ni, UMNO akan kumpul tanda tangan orang yang simpati dengan Datuk Seri Najib ini. Kita akan kumpul tanda tangan ini untuk menghantar warkah rayuan. Bukan memorandum, kita bukan nak hantar memorandum, kita bukan nak hantar petition dan sebagainya. Yang UMNO nak usahakan ini, kita nak menghantar warkah rayuan, merayu kepada baginda tuanku Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 supaya dapat mempertimbangkan pengampunan diraja, kalau boleh pengampunan penuh ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada orang tanya saya, baru je buat petition pengampunan, baru didengar, boleh ke buat lagi sekali? Kalau ikut peraturan penjara memang tak boleh tuan-tuan. Kalau nak ikut peraturan penjara memang tak boleh. Petition yang pertama pun tak cukup syarat lagi, tapi Datuk Seri Anwar membantu, Presiden Parti Datuk Seri Azalina membantu, berusaha ke arah untuk memastikan petition itu didengari. Sama jugalah kali kedua ni, Datuk Seri Anwar juga yang akan membantu. Kalau tidak, tak akan jaya tuan-tuan. Nak masuk petition pun dia ada grace period dia. Dan yang kedua, kita ada juga benda lain yang kita boleh usahakan sementara menunggu tarikh pengampunan diraja yang baru, Ada kuasa-kuasa di bawah Menteri Dalam Negeri yang boleh diguna pakai. Antaranya tuan-tuan, kita mungkin akan merayu supaya kerajaan mempertimbangkan Datuk Seri Najib dikenakan tahanan rumah. Ini kuasa Menteri Dalam Negeri je. Kalau ikut peraturan penjara, tidak ada istilah tahanan rumah tuan-tuan. Tetapi Menteri Dalam Negeri boleh buat. Komisioner penjara boleh buat. Bukti dia apa? Bukti dia ialah kes cucu kepada Tun H.S. Lee pernah dikenakan tahanan rumah. Ada orang cakap, kenapa macam mana boleh buat pengampunan lagi sekali baru lepas? Ada kes juga. Contohnya kes yang melibatkan siapa nama? Mokhtar Hashim. Mokhtar Hashim, bekas menteri dulu. Dia bunuh orang tuan-tuan. Datuk Mokhtar Hashim, dia bunuh orang. Hukuman dia apa? Hukuman dia gantung sampai mati. Ada orang pula pandai-pandai pula, dia, kau kalau ilmu tak ada kau diam je lah kan. Tapi nak komen juga, dia kata tak pernah dalam sejarah majlis pengampunan bagi pengampunan separuh. Ini kalau tak ada ilmu, diam-diam je. Sebenarnya ada kes Mokhtar Hashim ni lah, 1990 bila dia buat permohonan ataupun petition pengampunan diraja, daripada hukuman mati
hukuman gantung sampai mati, dia dapat pengurangan. Macam Datuk Seri Najib sekarang ni dapat pengurangan daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Mohtar Hashim juga mendapat pengurangan daripada hukuman gantung sampai mati kepada kepada penjara seumur hidup. Itu tahun 1990. Setahun selepas tu tahun 1991, tuan-tuan, dia dapat sekali lagi masuk dalam pengampunan diraja dan dia diberikan pengampunan penuh. Bila dia dapat pengampunan penuh ni, tuan-tuan, gaji-gaji dia yang sebelum ni semua kerajaan bayar balik. Rekod jenayah dia semua tak ada, clear. Itu dipanggil pengampunan penuh. Macam Datuk Seri Anwar dapat. Ada orang pula hari ni kan, tuan-tuan tahulah Malaun ni saudara, tak ada benda dia nak buat kan. Dia pertikaikan, dia keluarkan surat yang Datuk Seri Anwar dapat dengan surat daripada yang Datuk Seri Najib dapat. Dia kata sebenarnya keputusan Datuk Seri Najib ni telah diubah suai. Tuan-tuan, pakai otak lah. Bila Majlis Pengampunan, Urustia Majlis Pengampunan Diraja keluar kenyataan, kalau kenyataan itu tak benar, Baginda Tuanku Sultan Pahang dah keluar kenyataan balik. Macam contohnya Taqiyuddin, bila time nak daruratkan negara, dia minta izin dengan Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bila time dia nak tamatkan darurat, tak minta izin. Apa Baginda Tuanku? Baginda Tuanku tegur. Baginda Tuanku nyatakan kekesalan kerana bila nak tamatkan darurat, tak minta izin tak minta restu daripada Baginda Tuanku. Ini kena faham, tuan-tuan. Jadi sebenarnya saudara, kes yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kes yang melibatkan Datuk Seri Najib tak sama. Kes Datuk Seri Anwar, Baginda Tuanku Sultan Muhammad kelima menitahkan supaya Datuk Seri Anwar dibebaskan. Benda tu memang laju, tuan-tuan. Sebab apa laju? Sebab Baginda Sultan Muhammad kelima tak nak, tuan-tuan, Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Malah Baginda telah memanggil Datin Sri Azizah untuk Datin Sri Azizah angkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Tapi Kak Wan ni baik sangat, tuan-tuan. Dia bagi kat orang tua puaka Mahathir Mohamad ni jadi Perdana Menteri. Lepas tu baru dia tahu satu kesilapan besar. Dalam kes Datuk Seri Najib, Lembaga Pengampunan, tuan-tuan, bersidang bukan sekali, 8 hari bulan sekali, dan akhir sekali barulah 29 hari bulan 1 dia buat keputusan. Ada pula yang cakap ni si Isam Jalil bengong ni, kenapa didelaykan, tuan-tuan? 29 hari bulan keputusan dibuat, 30 hari bulan, hari terakhir Baginda Tuanku nak berangkat balik pergi ke Pahang Agong Lama. Kalaulah 30 hari bulan tu, saudara, 29 ke, diumumkan Datuk Seri Najib hanya dapat pengampunan separuh, dikurangkan separuh, tak dapat pengampunan penuh. Hari ni kat bawah ni semua sekali dah murung lah, tuan-tuan. Cuba bayangkan apa akan jadi pada majlis keberangkatan pulang Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini orang yang belajar kat Harvard ni, otak tak boleh fikir ke? Kalau kau malas berfikir, kau dengar lah aku punya live ni, at least dapat dah sedikit ilmu, kan? Kalau kau dengar drain botok je, memang otak kau last kali jadi macam otak dia, otak udang. Sama juga, kenapa tak umumkan 31 hari bulan? 31 hari bulan, tuan-tuan, keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Takkan nak umum hari itu, hari gembira kita dapat Agong baru, kita nak cerita benda yang duka cita. Dia akan overshadow. So kalau dah belajar tinggi, kalau tak boleh berfikir benda-benda simple macam ni, saya tak tahulah apa jadi dengan, sebab saya ada 2-3 orang kawan lah, seorang Oxford, seorang Harvard.
Dia punya tahap kebodohan ni kadang-kadang luar biasa. Kawan lagi tu Kawan lagi Kawan lah kira kan. Okey. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Luqman. Aku harap hampa semua faham lah. Kan? Sebab Luqman pun dia dah macam dia dah cerita dah bertahun-tahun. Kalau tak silap pun dah 3 kali. Setiap hujung tahun, Majlis Pengampunan Diraja ni mereka akan buat mesyuarat siapakah yang akan diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong. So, setiap kali hujung tahun mereka akan submit nama Najib. So, untuk baru-baru ni yang boleh buat keputusan sekarang ni, yang Najib denda dia dan juga tempoh dia duduk di dalam penjara pun dikurangkan lagi, kan? Sebab daripada petition, terutama of course lah daripada UMNO yang bagi nama, kan? Contoh macam di dalam kabinet, kan? Of course lah, side daripada UMNO, daripada Datuk Seri Azalina, Menteri Undang-Undang, kan? Sebab daripada UMNO, of course lah, sebab itu bos mereka, bekas bos mereka. Jadi, dah ada peluang, mereka akan submit lah nama. Jadi, Perdana Menteri ni sama ada setuju ataupun tak bersetuju. Jadi, aku duk tengok ada beberapa orang pemuda UMNO ni, pada aku lah, hampa ni melampau sangat. Kalau hampa tengok, memang mereka ni melampau teruk sangat. Kan, takkan hang tak boleh sabar. Yang sekarang ni, yang kena penjara tu Najib, bukan hang. Sekarang ni cuba hampir offer dekat dekat hakim ke apa, mai hang nak ganti Najib. Mai tubuh badan hang yang akan masuk ke dalam penjara, okey, Najib pastikan bebas. Tak ada seorang pun berani. Tengok tadi Luqman Adam cakap apa. Mana ada orang-orang UMNO yang duk buat live setiap malam. Duk cerita pasal Najib, duk cerita pasal UMNO, duk cerita pasal kerajaan. Berapa ramai yang duk buat live setiap malam? Habaq mai Ustaz. Hisham Jalil. Siapa dia? Tu pemuda UMNO hak mamak tu ke apa? Tahu hak duk ada jambang apa semua. Dia ke? Duk buat membela Najib setiap malam. Siapa dia lagi duk buat live setiap malam? Yang ada di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO, siapa dia lagi? Luqman Adam. Jadi sebab tu tengok Luqman pun cakap. Sebab kita bersama di dalam kerajaan perpaduan. Kalau berlaku, kalau UMNO ataupun menteri daripada UMNO kena balun, kami daripada side Pakatan Harapan ni akan membela, akan membackup, dan akan buat keluarkan video membela dekat semua media-media sosial, kan? Akan membackup. Andai kata daripada UMNO pula kena, daripada side Pakatan Harapan bantu. Lepas tu, ataupun daripada side Pakatan Harapan kena, daripada side UMNO pula bantu, tolong menjawab, tolong sampaikan balik. Tapi takkanlah hampa ni langsung tak, pasal tak kena kat hampa. Faham tak? Keadaan ni dia tak kena kat hampa. Kan? Sebab aku pun tak tahulah aku nak cakap macam mana lagi ya. Aku harap hampa ni dapat fikir. Kan? Kita duk nak membebel banyak pun payah lah. Saya mulalah duk kata, oh keluarlah, hapuskanlah kerajaan, keluarlah daripada kerajaan. Mula pula dah. Jadi tak apalah, kita jumpa untuk video yang akan datang. Aku harap hampa semua berpijak di atas bumi yang nyata lah. And dia dah dijatuhi hukuman bersalah 12 tahun. Kalau 12 tahun tu tolak cuti, tolak tu apa semua, jadilah 10 tahun. And apabila 10 tahun, tahu-tahu dia dikurangkan kepada 6 tahun. And 6 tahun. Lepas tu tolak cuti, tolak tu apa semua adalah lebih kurang 4 tahun. Baki lagi 4 tahun. Sebab tu 2028. Najib Razak akan dibebaskan. So, tunggulah. Kan? Kita nak boleh kata apa lagi? Dah hampa dah menjerit dah. Yang duk keluarkan kenyataan pun macam-macam dah. Tapi tak apalah. Jumpa untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.